Hai, Assalamualaikum semua. Aku Nurul. Pertama sekali, terima kasih kepada FS sebab dah post 3 cerita aku sebelum ni. Dan kali ini, aku nak cerita pula pengalaman kakak senior dan abang-abang senior di kolej aku. Kolej ke-6. Masa aku di kolej tu, dalam seminggu aku orientasi, kami diberi taklimat dari akak dan abang senior berkaitan kolej dan fakulti masing-masing. Di situ, aku berkenalan dengan Kak Asia. Dari cerita Kak Asia ni, dia bagi tahu ada waktu minggu orientasi, seorang pelajar ni diberikan prank oleh rakan dia dengan mengunci dari luar waktu rakannya tu tengah tidur. Sewaktu akak facilitator ni datang dan bagi tahu dari luar blok tu supaya turun segera untuk jalankan aktiviti seterusnya. Panik juga budak tu sebab tak dapat buka pintu. Pelajar tu pun terjun dari tingkap bilik dia bagi elakkan dirinya ni didenda oleh kakak dan abang Fesi masa tu. Akibat terjunan tu, pelajar tu pun patah kaki kanan dan tangan kanan dia. Aku ni pun hanya menggeleng dan rasa tindakan tu tak sepatutnya dibuat oleh rakan yang kenakan prank tu. Selesai jam minggu orientasi ni, kami dibagi peluang untuk berehat sebelum minggu kuliah. Bermula pada keesokan harinya, aku pun ambil peluang ni untuk berjumpa dengan Kak Asia. Aku ni suka sangat dengan cerita-cerita seram asrama dan aku pun suka tanya pada Kak Asia. Lepas tu, aku tanya dekat Kak Asia ni, kenapa waktu aku beli barang keperluan di kedai Sebarneka tu, waktu aku membayar tu, ada seorang pakcik ni, dia tanya di mana kolej aku. Bila aku bagi jawapan dekat pakcik tu, dia pun jawab, "Oh, kolej berhantu tu ya? Jaga-jaga tau," ujar pakcik tu. Kata-kata dari pakcik tu jadi persoalan pada aku dan akhirnya dijawab oleh Kak Asia. Ini pengalaman dari Kak Asia waktu mendiami kolej ke-6 tu. Waktu Kak Asia dalam semester kedua atau ketiga macam tu, dia terpilih untuk terlibat dalam festival yang memangnya sangat penting untuk setiap kolej di universiti tu. Aku pernah tengok rakan aku ni terlibat sebagai pelakon dalam festival tu. Memang sangat penat yang teramat sangat sebab jadual training dorang sangat ketat. Selalu juga aku tengok dia pulang ke bilik dalam pukul 3 hingga 4 pagi. Walaupun merit yang dapat tu besar nilainya, tapi untuk dorang yang terlibat dalam apa jua festival ni dan aktiviti di kolej, tetap hati yang kental dan ada kesabaran yang tinggi untuk terlibat aktiviti tu. Waktu Kak Asia terlibat dalam festival tu, festival filem pendek. Festival ni berjalan macam ni. Setiap kolej yang terlibat perlu buat satu filem pendek yang sekurang-kurangnya ada pengajaran di akhir filem tu. Selesai buat filem tu, pelajar-pelajar akan beramai-ramai tengok tayangan setiap filem dari setiap kolej. Setelah tayangan, pelajar pun diminta untuk buat undian filem yang diorang rasa terbaik dan filem terbaik tu akan dipilih ikut undian tertinggi. Masa Kak Asia terlibat dalam filem pendek ni, itu pun kali pertama kolej ke-6 terlibat dalam festival tu. Waktu tu, kolej alami bajet yang sangat terhad. Jadi, diorang yang terlibat festival ni diminta untuk cari inisiatif yang perlu bagi atasi bajet tu. Diorang ni dibagi dalam beberapa kumpulan. Ada kumpulan solekan, pakaian, dan teknikal. Bagi atasi masalah ni, pelajar dari kumpulan pakaian pun buat keputusan untuk ambil baju yang terdapat dalam muzium yang terletak di Fakulti Bahasa. Kalau orang yang tahu pasal muzium dan Fakulti Bahasa ni, mesti dorang tahu you apa yang aku diami sekarang ni. Dalam cerita ni, aku sebagai Kak Asia. Kak Asia ni ditugaskan dalam kumpulan teknikal bersama seorang lagi abang senior namanya Bat.
Bagi kumpulan pakaian ni, aku namakan Ayu. Weh Ayu, macam mana dengan kumpulan kau? Dapat dah pakaian pengantin tu? Ujar aku. Dia pun nampak penat waktu tu. Yalah, seharian suntuk cari pakaian yang sesuai untuk kumpulan dia. Dapat dah ni ha. Nasib baik jumpa juga kat dalam muzium tu. Penatlah cari, kata Ayu sambil membelek-belek baju pengantin yang diambilnya dari muzium tu. Tanpa izin kata, aku tak tahulah. Ni baju pengantin Minangkabau ni. Aku pernah pergi melawat muzium tu dengan member yang lain. Kau tahu tak usia baju tu? Kata Bat sambil ambil baju pengantin tu. Tak tahulah. Aku tengok cantik je. Berkenan pula, ujar Ayu sambil angkat bahunya ni, tanda dia tak tahu. 100 tahun weh. 100 tahun baju ni tau. Kau jangan main-main dengan baju ni, kata Bat. Si Ayu ni pun, yalah, dengar je cakap si Bat ni. Aku di tepi ni hanya mampu tergelak kecil tengok kelata dorang tu. Macam ni lah ragam kumpulan Facebook kami. Walaupun ramah dan dekat antara satu sama yang lain, tapi dalam bab kerja kami sangat memandang serius dan tahu tanggung jawab masing-masing. Training berjalan macam biasa. Kami pun putuskan untuk buat training kami di dalam Dewan College. Hari pertama tu berjalan dengan lancar. Tapi masuk hari kedua, waktu sesi training dibuat, ada masalah dalam sound system. Jam pun masa tu menunjukkan pukul 2 pagi. Aku yang bersama-sama dengan Bat ni tekun dalam bilik sistem tu, pastikan semua berjalan dengan lancar. Tiba-tiba sound system tu keluarkan suara yang menunjukkan sistem tu ada masalah. Aku pun bagi tahu si Bat. Sambil tengok masalah tu, aku tengok di pintu dewan sebelah kanan macam ada sesuatu di situ. Mata aku ni tengok dengan lebih jelas apa benda yang sembunyi-sembunyi berdiri di pintu kanan tu. Setelah aku tengok dengan lebih jelas, benda tu adalah kain putih yang agak lusuh dengan rambut berjurai panjang. Kedudukannya membelakangi kami sebab aku tak dapat tengok wajah dia. Mungkin dihadang oleh pintu dewan. Tanpa semena-mena, semasa fokus tengok kelibat tu, tiba-tiba blackout. Aku fikirkan blackout hanya di kolej kami je. Tapi blackout satu universiti. Sebab itulah kejadian ni famous sampai orang luar pun boleh tahu cerita ni. Berbalik pada cerita tadi, si Bat ni dia keluar menuju ke dalam dewan. Dia pun laungkan azan sebab aku kira dia pun nampak benda yang sama macam apa yang aku nampak tadi. Masa ni pelajar perempuan yang lain ada yang menangis ketakutan. Aku pula hanya berdiri di dalam bilik sistem sambil mata aku ni terus memandang kelibat tu yang berdiri di pintu dewan. Tiba-tiba datang satu suara yang sangat kuat dan menakutkan, sehingga kami yang berada di dewan ni dengar suara tu. Benda tu cakap, pulangkan semula hak aku. Dan masa ni pun makin kuat suara tangisan dari pelajar perempuan, tapi ditenangkan oleh pelajar lelaki. Kau ambil tanpa izin kepunyaan aku. Pulangkan semula. Benda tu sangat marah. Selepas dengar kata-kata dari suara tu, kami pun tahu apa yang dimaksudkan oleh suara benda tu. Ini mesti sebab baju pengantin Minangkabau yang diambil oleh Ayu sebelum ni tanpa izin. Alahai, Ayu, pasal kau lah ni, getus aku di dalam hati. Yalah, geram juga aku waktu tu. Lepas tu, suara tu berkata lagi, sebelum subuh, letakkan semula, pulangkan semula hak aku. Benda tu, arahkan baju tu, dipulangkan segera, pagi tu juga. Selepas dari tu, lampu pun terpasang semula dan suasana waktu tu kembali reda. Kelibat perempuan tadi pun
tiba-tiba menghilang. Kami yang di dalam dewan ni memang rasa lega. Dan lepas tu kami pun berbincang dan putuskan untuk Bud dan seorang lagi pelajar lelaki hantar baju tu balik ke muzium. Memang hati keras betul budak dua orang tu. Kalau akulah, memang tak naklah aku hantar baju tu balik. Maksud aku, bukan tak nak hantar. Tapi, yalah, baru habis blackout, masih lagi ada rasa takut pada waktu tu. Lepas kejadian tu, Ayu and the gang kena tazkiro beramai-ramai dengan kami semua. Kesian juga aku tengok Ayu masa tu. Tapi diorang kena ambil pengajaran. Berkenaan baju tu, kami ambil baju pengganti yang lain. Pinjam dari pelajar kolej tu juga. Walaupun tak memenangi festival tu, tapi nama kolej kami ni naik sebab apa? Sebab kolej kami yang menyebabkan satu universiti tu blackout. Baiklah, sampai sini jalah dulu kisah aku. Bagi sesiapa yang nak tahu baju pengantin Minangkabau tu macam mana rupa dia, bolehlah korang Google. Tak silap aku, baju tu berwarna merah. Pengajarannya kat cerita aku ni, jangan ambil barang atau pinjam apa-apa pun tanpa izin tuan punya barang. Kita tak tahu sekiranya barang yang dah berusia puluhan tahun ni berpenunggu ataupun tak. Sekian saja cerita dari aku. Terima kasih sebab mendengar.